Assalamualaikum, hai guys, selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya, selamat Hari Pet. Selamat Hari Raya juga. Dan anda kini menyaksikan OBTV di mana kita menyajikan cerita-cerita yang menarik, yang trending, yang berlaku di Instagram, Facebook, Twitter, segala social media lah, Dan. Ya. Dan cerita yang pertama, kita ada cerita apa tu, Dan? Cerita yang pertama tentang seorang artis ni yang mana dia menguruskan jenazah secara percuma tau, Pet. Lepas tu dia kena puji dengan netizen. Nak tahu siapa? Kejap lagi lah. Yes, yang kedua pasal apa, Pet? Dan yang kedua kita ada cerita pula pasal seorang artis ni, dia tak mahu beg mewah, tapi apa yang dia minta lagi rare. Wow. Kalau nak tahu, jom kita layan OBTV. Jom guys. Baiklah korang, cerita yang pertama adalah tentang kalau kita sebut nama ni mesti orang semua kenal tau, Patch. Nama dia Nur Khiriah. Nur Khiriah. Nur Khiriah. Nur Khiriah. Terima kasih Patch, betulkan saya. Nur Khiriah ni seorang pelakon, orang kata kalau kita kenal dia, dia memang seorang legend lah. Dia kalau mengalirkan air mata power, kalau kelakar pun power, memang mantap lah. Betul tak, Patch? Saya setuju. Kali ni dalam OBTV kita bukannya nak cerita pasal lakonan dia. Okey, sebab lakonan dia memang dah mantap, Patch. Semua orang tahu. Tapi kita nak ceritakan tentang pasal apa? Benda lain. Sebab yang itu tak perlu disangkal lagi. Pasti ramai yang dah tahu. Atau kalau yang tak tahu, kita nak bagi tahulah. Mungkin ada di luar sana yang tak tahu lagi. Pelakon Nur Khiriah kini sedang giat menyediakan perkhidmatan pengurusan jenazah secara percuma, Dan. Di bawah satu pertubuhan yang bernama Pertubuhan Amal Nur Baik Khiriah, yang dilakukannya bersama dengan suami tercintanya iaitu Az Faizul Ahtan. Inisiatif yang dilakukan Nur Khiriah mendapat pujian ramai pihak yang begitu kagum dengan kebaikan yang ditunjukkan pelakon drama Nur. Tapi biasalah bila orang buat satu benda, inisiatif yang baik kan, mesti orang akan sentiasa terus memberikan kata-kata positif, mestilah kata-kata pujian. Tapi Daniel, Nur Khiriah kata dia berharap agar orang tak terus-menerus melemparkan kata-kata pujian. Dia memintalah warga maya ni, kita punya netizen ni, untuk terus mendoakan agar segala inisiatif dan urusan yang dilakukannya sentiasa dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, moga-moga menjadi amal ibadah buat Nur Khiriah dan juga suami tercinta. Tapi kita memang sanjung inisiatif yang dilakukan. Kita salute, respect. Okey guys, kita beralih ke berita yang seterusnya. Saya nak tanya Daniel dulu. Sekarang awak dah berkahwin kan? Betul. Tapi sebelum awak berkahwin, awak mesti girlfriend, boyfriend kan? Ya, benar. Dan kebiasaannya seorang girlfriend ni, kalau dia nak minta hadiah, dia akan minta benda-benda macam bunga ke, macam handbag ke. Kalau macam awak sebelum ni, awak bagi apa? Sebelum ni saya bagi kasih sayang je. Wow, memang cukup dengan kasih sayang. Hebat seorang sebab Daniel. Sebab apa orang kata sebelum kahwin, sebelum sah, kita bagi yang kasih sayang je. Lepas sah baru kita share yang okey, mahal. faham. Okey, tapi teruskan. Okey, so cerita dia tentang seorang penyanyi terkenal, Zizi Kirana, yang mana dia tak minta benda-benda yang biasa-biasa dekat husband dia. Agak-agak korang lah. Dia minta apa? Tak apa Daniel. Kita tak payah tanya dia orang. Saya sendiri bagi tahu. Nak bagi tahu terus. Yang membuktikan bukan semua wanita dekat luar sana tu sama, Daniel. Ini betul. Memang rare sebab Zizi Kirana mendedahkan yang dia ada memasang impian untuk memiliki seekor kuda. Dan kalau nak tahu jugalah, sebab Zizi kata lagi, dia impikan kuda, bukan sebarangan kuda, tapi kuda yang dia nak ni, kuda berbaka Arab. Kuda Arab. Yang kalau nak tahu, harga seekor kuda Arab ni boleh mencecah hampir RM100,000. Banyak tu, Dan. Ya ampun, mahalnya. Ya ampun, memang itu harga dia. Agak-agaknya kuda tu boleh bagi salam lah. Mungkin lah. Sebab tu mahal sangat. Tapi sampai beratus ribu pun, husband dia ni, Yusof ni, tetap masih mahu, orang kata, berusaha untuk memberikan kepada isteri tercinta. Dan itulah, saya rasa bukan saya seorang je, kita semua pun tunggu jugalah update kan. Tunggu juga update bila Zizi akan dapat kuda Arab dia ni. Harap-harap kalau dah sampai nanti update kat Instagram, bolehlah kita pergi rumah tengok kuda Arab. Bolehlah tengok kan. Harap-harap tak lama lagi dah tu. Okey guys, kita beralih terus ke berita yang pertama. Cerita pertama kita nak kongsikan. Seperti yang ramai sedia maklum, baru-baru ini vokalis kumpulan rock terkenal Ekspedisi telah pun meninggal dunia, dan berita ini telah mengejutkan ramai pihak, rakan-rakan artis dan terutamanya peminat rock tanah air. Betul, Patch. Tidak lama selepas berita sedih itu dikongsi di sosial media,
tular baru-baru ini apabila penyanyi Datuk Hatan menemplak seorang pembaca berita ketika temu bual. Orang kata dengan mendakwa dia tidak membuat kajian terlebih dahulu. Semasa ditemu bual, pembaca berita tersebut telah disekolahkan oleh Datuk Hatan gara-gara tidak mengetahui siapakah penulis lirik kumpulan itu sebelum bertindak mematikan panggilan. Berikutan itu, rakan baik kepada Datuk Hatan iaitu Salime Abu Bakar tampil bagi menjelaskan situasi sebenar apa sebenarnya yang berlaku. Ya, benar. Menurut Salimi, Datuk Hatan memaklumkan kepadanya bahawa dia tidak mengetahui sama sekali bahawa itu sedang live. Sebab kebiasaannya dia tak macam ni. Lalu dia terus menghubungi Datuk Hatan. Jadi soalan dia macam ni, Datuk tahu tak yang panggilan tadi tu live? Dia tanya macam tu. Dia tanya macam tu kan. Lalu jawapan yang diberikan oleh Datuk Hatan, apa live? Aku tak tahu pun. Aku tengah baring. Mereka telefon dan soal aku macam tu. So aku jawablah macam biasa. Dan susulan itu ramai orang kata pihak termasuk Kesatuan Wartawan Kebangsaan NUJ menggesa penyanyi Datuk Hatan yang berasal daripada Negeri Sembilan itu untuk memohon maaf terhadap pembaca berita yang telah beliau buat demikianlah. Yes. Dan mungkin Datuk Hatan sebelum itu tidak di-brief terlebih dahulu. Mungkin. Mungkin. Kod kan? Mungkin. Tapi tak apalah. Semoga apa yang dah berlaku ini pun dapat jadi pengajaran. Dapat jadi iktibar kepada bukan sahaja pihak itu tapi kepada semualah. Baiklah guys, berita OBTV yang seterusnya. Walaupun dah nak masuk orang kata minggu yang keberapa ni beraya ni, Patch? Dah minggu kedua dah. Alhamdulillah, vibe raya tu kita masih rasa lagi lah kan. Kalau keluar ujung minggu je, jalan raya tu alhamdulillah sesak. Alhamdulillah masih sesak. Masih sesak. Itulah kemeriahan Aidilfitri, Daniel. Setahun sekali kan. Jadi mestilah semua orang nak keluar beraya, nak berjumpa sanak saudara dan sebagainya. Dan bila dah dapat beraya tu, mesti ramai juga yang buat open house. Rumah terbuka. Jadi bila dah pergi rumah terbuka, dah jumpa kawan-kawan saudara mara dah lama tak jumpa, pasti apa? Pasti ada pasti soalan. Tak boleh mengelak dengan soalan-soalan panas. Soalan-soalan yang menghiris kalbu. Soalan-soalan menghiris kalbu ikut nasib lah. Baru-baru ni seorang wanita berkongsi rasa sedih apabila dia ditanya dengan soalan mengenai zuriat ketika dia sedang berkunjung ke rumah sanak saudaranya dan beraya. Ya, menerusi video yang dikongsikan pengguna TikTok di Bin, dia dilihat gagal menahan air mata sambil menangis teresak-esak, Patch. Selepas dia diasak soalan mengenai bila nak berbadan dua. Memandangkan dia dengan pasangannya dah setahun berkahwin. Biasanya orang baru kahwin ni dia memang menjadi target lah. Menjadi target sebab mungkin keluarga besar semua dah tak sabar kan untuk nak dapat family member yang baru. Tapi kebiasaan orang yang baru kahwin ni, dia orang nak honeymoon dulu, nak settle dulu family kan. Planning. Jadi bila dia dapat soalan macam tu, Daniel, dia kata mood raya dia terus hilang. Kalau kita tengok pula dekat ruangan komen, macam biasalah netizen banyak yang membanjiri komen, khususnya kaum wanita yang sangat memahami dilema yang dialami wanita tersebut. Jadi mereka pun bagi kata-kata semangat dan sebagainya. Apatah lagi bagi mereka yang sudah mendirikan rumah tangga tapi masih belum dikurniakan cahaya mata, Daniel. Betul, tak apa, jangan sedih. Banyakkan berdoa. Kami juga di OBTV mendoakan untuk anda. Semoga dapat anak. Baiklah guys, berita OBTV yang pertama. Kami pasti yang anda semua sedia maklum mengenai kes anak kecil yang meninggal dunia akibat strok haba baru-baru ni, Patch. Yes, dan bagi anda yang tidak atau belum tahu, negara kita sekarang ini sedang dilanda musim panas yang melampau. Panas kering yang boleh mencecah sehingga 38 hingga 40 darjah Celsius, tak kira siang ataupun malam, Daniel. Patutlah. Dan apabila suhu terlalu tinggi melanda, kita sangat berpotensi untuk diserang oleh strok haba yang boleh menyebabkan kelesuan dan juga kematian seperti kes yang terjadi baru-baru ni, Patch. Yes, dan kami di OBTV rasa perlu kongsikan cerita ini pada orang ramai, di mana strok haba merupakan satu keadaan serius yang diakibatkan oleh pendedahan kepada keadaan sekeliling yang panas melampau dan sehingga boleh menyebabkan badan tidak lagi mampu untuk menstabilkan suhu badan. Jadi kepada anda yang di luar sana, elakkan melakukan aktiviti luar banyak sangat. Bukan itu saja, banyakkan juga minum air.
Yes, betul tu. Banyakkan minum air. Dan 2 kes kematian kanak-kanak lelaki dan perempuan berusia 11 tahun di Kelantan dan setahun di Kelantan yang berpunca daripada serangan strok harbor baru-baru ini telah membuka mata ramai pihak. Betul. Jadi anda dekat luar sana tu, please take care, okey? Okey guys, kita beralih ke cerita yang seterusnya. Nak simpan rahsia ni bukannya senang, Daniel. Susah nak simpan rahsia. Dan artis ini dah 7 bulan lebih dia menyimpan rahsia. Kalau nak tahu, pelakon Fadlan Hazim akhirnya mengesahkan dirinya kini sudah bertunang dengan wanita pilihannya sejak Oktober lalu. Dikenali sebagai Aya Mohamed Salova yang berasal dari Kazakhstan. Lain macam ni. Lain macam. Menurut Fadlan, dia pergi ke negara tersebut seorang diri tanpa ditemani oleh seseorang pun, Patch. Dia pergi seorang-seorang lah. Fadlan juga orang kata dah bersiap sedia dengan ayat lamaran dalam bahasa Rusia. Dan kalau nak tahu, Fadlan juga bagi tahu yang dia mendedahkan dia kena melalui beberapa siri ujian. Wow, lain macam. Ada ujian, Daniel. Bukan senang nak kahwin wanita Kazakhstan. Anda kat luar sana kalau nak tahu, cuba ini ujian dia. Macam mana? Kena daki gunung. Dia kena daki gunung dan dia kena minum susu kuda untuk memastikan yang dirinya layak mengahwini ayah. Memandangkan hal tersebut sebenarnya satu adat dekat negara tersebut. Wow, mesti anda dekat rumah tu pelik. Kenapa pula dia kena buat sampai macam tu sekali kan? Menurut Fadlan, dekat sana budaya mereka, kalau lelaki tu nak berkahwin dengan anak perempuan mereka, memang orang kata ada ujian-ujian yang tertentu yang mana mereka perlu orang kata jalani lah. Lelaki tu lah. Wow. Bukan senang-senang nak kahwin. Memang bukan biasa-biasa nak kena ada lalu ujian. Dan Fadlan cerita pengalaman dia buat ujian ni di mana dia kena daki gunung tanpa memakai baju sejuk. Tak pakai macam all this down jacket ke apa ke, tak pakai. Ketika itu sedangkan suhu mencecah 4 ke 5 darjah Celsius. Sejuk tu, Daniel. Ya ampun, sejuk. Di bawah panas beku tu, Daniel. Dan selain itu Fadlan juga kena berjalan di atas papan yang ada paku. Ada paku tu dia kena jalan. Saya memang orang kata terkejut juga dengan cerita-cerita macam ni, tapi menarik. Adat mereka. Bagi lelaki yang kat luar sana itulah, kalau macam korang single, cubalah cari orang kata teman wanita Kazakhstan. Tapi sambil-sambil tu, kalau sebelum korang nak pergi melamar, fikir-fikir dulu. Panjatlah gunung mana yang ada dekat Malaysia ni. Panjat dulu, lepas tu jalan atas paku, biar senang. Sampai sana, dah boleh terus tunjuk depan depan bakal bapak mertua. Gitu. Baiklah guys, itu saja Obi TV untuk kali ini. Kepada anda yang nak membaca artikel-artikel menarik, boleh pergi ke website kami di www.ohbulan.com. Dan banyak lagi video menarik untuk anda tonton di YouTube Oh Bulan Official. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow akaun TikTok kami Oh Bulan Official. Jangan lupa saksikan Obi TV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel. Dan saya Patch Mono. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Assalamualaikum. Action!